Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamna Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma. Wasakhanna ma'a dawlil jibal Turkunna fa'ilin ya hayya qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma rizqna fahma wa hikmata wal aqla wa hasbi rahmatika wa rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa rizqna faman nabiyyin wal ulama'il amilin hazzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, dan dipanjang umur kita lagi dan diberi kesihatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam faslun thalithu fi kaifiyatil zikri. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga pada menyatakan cara-cara berzikir. Cara-cara berzikir, iaitu kita sambung pada kaifiat yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kaifiat yang kedua, bahawa duduk ia seorang seperti yang demikian itu, dan ingat ia di dalam duduknya itu kebesaran Tuhannya yang tersebut itu, serta ra'i ia di dalam jalannya, dan lenyap ia di dalam jamannya Allah, padahal ia seorang memandang akan syekhnya itu pada permulaan ia seorang masuk dalam zikir itu, dan dimulai daripada pihak tangannya yang kanan yang kiri, padahal ia menunduk kepalanya, serta ingat ia akan kehinaannya serta dan iftiqarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu qal musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi antara kaifiat yang kedua, cara-cara berzikir, hak ni hak para ulama buat. Cara kita nak berzikir macam mana tak masalah, cuma cara ulama ajar kedudukan kita nak berzikir, ini salah satunya Syekh Abdul Samad Falibani. Dia ajar kepada kita. Dan kaifiat yang kedua, bahawa duduk ia seperti yang demikian itu. Duduk hak lebih afdal kita menuduk menghadap kiblat lah, ataupun duduk seperti dalam sembahyang, kita duduk seperti duduk antara dua sujud, tu duduk begitu, ataupun duduk tahiyat akhir ke, duduk begitu, istirah ke atau iftirash, atau tawaruk ke. Tawaruk tu duduk tahiyat akhir, itu panggil duduk tawaruk. Maka boleh belaka. Ataupun dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala disebut kita duduk, kita nak berzikir, kita duduk tarabbu'. Duduk tarabbu', duduk yang bersela. Yang kita duduk sekarang ni, duduk bersela ni. Maka duduk tarabbu' ini, kita duduk begitu, dan ingat ia di dalam duduk itu kebesaran Tuhannya, dan kita ingat kebesaran Tuhan Allah, Tuhan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk saja tu, kita lihat, kita rasa dalam diri kita, kita usaha supaya
kita dapat merasai kebesaran Allah Azza wa Jalla, kehebatan Allah, keagungan Allah mengatasi segala-galanya, menghebati segala manusia, tak kira pemimpin ke raja dan sebagainya. Kita menganggap Allah lah segala agung, dia mari begitu, hadir begitu dalam hati kita, kebesaran Allah serta dan serta ra'i ia dalam jalannya. Jadi serta ia seorang, iaitu serta ra'i hilam. Ra'i maknanya hilam, seorang tu dalam jalannya ya Allah. Kita hilam seorang tu diri dia, dihilam diri dia, maksudnya apa kelebihan yang Allah beri pada dia, kelebihan ini itu, kelebihan tu Allah beri pada dia, dia hilam belaka. Hilang mana tu? Di dalam jalannya ya Allah. Sifat jalan Allah, sifat jalan Allah ni sifat keagungan Allah, sifat kehebatan Allah. Bukan hilang diri dia saja, makhluk begitu juga. Apa makhluk yang kita rasa kagum, tu tak kira. Dan itu makhluk itu siapa saja, maka kita lenyap belaka, tak ada yang hebat. Maka lenyap itu dalam jalannya Allah. Sifat kebesaran Allah jalan, sifat jalan tu merasai kebesaran Allah dalam diri itu. Dan lenyap ia seorang dalam jamalnya ya Allah. Itu jalan, itu jamal. Jamal ni cantik Allah, keelokan Allah, sifat keelokan Allah. Tak ada sesuatu yang Allah buat udah semuanya bagi kita. Allah Ta'ala buat tu comel belaka, maknanya ada hikmah di sebalik qada dan takdir Allah. Jamal, pandang dengan sifat lenyap diri kita tu ketika kita duduk tu, iaitu kita berasa sifat cantiknya Allah, hebatnya Allah. Tu apa yang kita berasa kagum pada hati kita, sifat ni, maka tak ada belaka. Hak yang adanya Allah, tu pandang gitu. Maka padahal ia memandang akan syekhnya, maka dia memandang kepada syekhnya, gurunya. Ini antara orang yang ada tarikat, maka dia pandang pada gurunya. Dan pada permulaan ia seorang masuk dalam zikir itu. Jadi permulaan dia masuk pada zikir itu, permulaan dia nak masuk di zikir dia tu, nak duduk, dan dimulainya daripada pihak yang pada pihak tangannya yang kiri, padahal ia menunduk akan kepalanya. Jadi dia memulai daripada pihak dia yang tangan dia yang kiri. Tu la ilaha illallah. Tu la ilaha illallah. Tu Allah belah ni, ataupun hak kafiah hak yang pertama sebelum ni, iaitu Allah, rembah Allah belah ni, la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Tu dan kepala dia tunduk, la ilaha illallah. Tu dan ketika dia berasa tu ketunduk kepala dia tu, dia tunduk kepala, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah duk berhati cicok di atas hatak dan sebagainya, duk berhati tu tak jadi, hati jadi dia. Tu ketika itu afdal ditunduk. Tunduk berapa? Akan kehinaannya. Biar rasa hina kita ni, rasa hina di hadapan Allah. Kerana hukum menghina di hadapan Allah adalah wajib. Adapun hukum menghina di hadapan orang haram. Perbuatan haram, menghina di hadapan orang haram. Menghina di hadapan makhluk ni haram, dan menghina di hadapan Allah tu wajib, kerana Allah tu adalah Tuhan kita. Dan iftiqarnya, iftiqar itu sifat iftiqar ni, kita berasa sifat berhajat kepada Allah. Sebab kita ni adalah, Allah ni istighna'ani nas, Allah ni terkaya daripada manusia. Kita ni iftira' ala Allah, kita ni sentiasa berhajat pada Allah. Daripada lahir lagi kita berhajat pada Allah, sampailah kita kesudahan qalu inna lillah, kita berhajat pada Allah, dan sehingga berpindah pada alam kepada alam yang lain pula, kita sentiasa berhajat pada Allah. Biar merasa di dunia lagi kita dah berhajat pada Allah. Jangan di atas dunia bersombong, tu tambuh, nak berhajat pada Allah. Berhajat pada Allah waktu tertentu saja, waktu susah, waktu sakit, waktu ni, waktu senang, waktu ada kuasa, dan tak berhajat pada Allah.
menepikan perintah Allah, mengenepikan syariat-syariat Allah, maka itu tanda orang yang tidak berhajat kepada Allah. Sedangkan kita ni sentiasa berhajat kepada Allah, kita lemah. Tu lemah. Orang yang badan sadu sekalipun, tu hebat lah gagah dia. Bila sakit gigi sikit ke, kecut selalu jadi. Sikit saja sakit gigi, jadi kecut selalu. Tu kerana lemahnya. Tak ada kehebatan kepada Allah, kerana setiap nikmat yang Allah beri, ada apa dah kira apa betul nikmat itu adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita sebagai hamba-Nya berhajat, mesti berasa berhajat di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dilaluikan dia dengan la itu daripada lututnya yang kiri dan kepada lututnya yang kanan. Ini lutut yang kanan ni pergerakan lutut kita, lutut kita, rembah lutut panggil. Dalam kitab Imam Ghazali lain disebut dia berpandu kepada iaitu pandangan iman, iaitu seperti mana disebut oleh al-Imam Suyuti al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah taala, yang telah kita dengar, wa ajma'al ulama annahu yajibu 'alal murid al-jahru bi dzikri wa yatahazzu min fawqi ra'sihi ila isba'il qadamai. Tu iaitu afdal muafakat di kalangan para ulama ahli tasawuf, bahawanya wajib akan murid afdal. Murid wajib di sini dakwah maknanya bukan tak berdosa, maknanya afdal. Maknanya sangat dituntut, wajib di situ, bukan kata dakwah dosa dak. Maksudnya wajib dari ini akan murid ini jahral, menzikir dengan jahar, dan wa yatahazzu, wa tahazzaru, sampai tergoyang daripada atas kepalanya ini ila isba'il qadami, sampai atas kepala dia, tu atau ni lah, daripada lutut dia yang kanan, daripada yang kiri ni kepada lutut dia yang kiri. Mula daripada lutut dia yang kanan dulu, lepas tu pergerakan permulaan, lepas tu kita nak pergerakan bebas tu dari masalah. Daripada lutut yang kiri tu, maknanya kita mulai dengan pergerakan lutut yang kiri dulu, lalu kita sampai kepada lutut yang kanan. Itu antaranya. Dan demikian lagi lafaz la ilallah daripada bahu yang kanan. Jadi hak pertama tu itu daripada lutut dia yang kanan, pergerakan, maka pindah pada lutut yang kiri. Itu antara yang biasa mengaji di kitab ini Tuan Guru Rahim menyatakan pergerakan lutut dia tu. Lepas apatah lagi kalau kita berzikir dengan zikir yang perekat yang ketiga, tu yang permulaan yang telah kita sebut sebelum ini pada awal, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah pertama. Yang kedua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedua. Ketiga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang ketiga. Jadi hak yang ketiga tu lebih afdal kita bergerakkan lutut kita daripada yang kanan, daripada lutut yang kiri kepada lutut yang kanan. Maksudnya kita rembah lutut kita, mula rembah lutut tu daripada yang kiri kepada yang kanan. Itu hak yang saya lebih dari Tuan Guru Rahim, iaitu pergerakan kita ni. Bila kita berzikir afdal, ni maknanya kita tak buat pun ada masalah. Jadi ketika kita berzikir ni, biar lutut belah kanan dulu mula. La ilaha illallah, la ilaha illallah belah kiri dulu, maka belah kanan pula la ilaha illallah. Dalam kitab Imam Ghazali lain dia kata bila dah selesai dua ni, maka dua-dua sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pekat yang ketiga, lagi-lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya wa yatahazzu ila ra'sihi hatta ila qadamaihi, sampai ke bukulan ni, itu asabi ni, apa sampai sini la ilaha illallah. Lepas tu yang tadi pula daripada yang kiri ni, daripada yang belah kanan kita ni, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu pendapat dalam kitab Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Salam dalam kitab Syekh Abdul Salam disebut bila kita zikir la ilaha illallah, hak pekat ketiga tadi
ataupun pekat kedua, iaitu depan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu antaranya. Sebab apa? Ilat dia, kerana dia kata seorang syekh, seorang guru, dia kena mulai dulu. Bukan bila tahlil la ilaha illallah, la makmum di belakang gitu ngatuk, dia tidur. Jadi para ulama menyatakan iaitu ibtida'u anisyaiki, iaitu di permulaan mulai daripada guru dia dulu. Kalau guru dia tukang bawa tahlil dia lagi majlis zikir tariqah dan sebagainya, dia mulai la ilaha illallah, la ilaha. Jadi seolah dia ulik al-ma'mun. Seolah dia ulik makmum dia hok ngantuk dah, jadi begini. Akhir sekali tidur. Orang tidur, dok khusyuk. Padahal dia tidur dulu. Dia kata dia khusyuk. Tapi apalah, kita sangka dia baik dah. Dia khusyuk sungguh zikir tu. Tapi dia kata bukan ngantuk, khusyuk. Saya khusyuk sungguh zikir. Ini sebab apa? Kata Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kenapa? Bila khatanya 'ala syaikhi, kerana dipersalahkan daripada gurunya yang ataupun yang bawa tahlil itu, yang mulai dengan tahlil itu dengan slow je, tapi baik dia tepik kuat. Dia tepik kuat, tapi kalau dia tahlil la ilaha illallah, kata apa waktu itu, saya tengah khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni kadang. Jadi banyaklah kita tengok para ulama ada hikmah dia. Jadi kalau guru atau syekh dia sendiri yang ataupun kita kata yang bawa tahlil sendiri lemah dalam bawa tahlil itu sendiri, maka lil ma'mul lebih lagi. Sebab itulah pergerakan itu lebih afdal supaya iaitu kesungguhan kita. Kesungguhan sebab semua akan jadi saksi. Al-Imam Syuja'i rahimahullah ta'ala bertanya pada guru Syekh Abdul Salam. Dia menyatakan bagaimana saya ni, bila saya duduk sela kamu kulali kan, jadi bekor kulali kita tu, bila kita duduk sela lama kan, lama-lama jadi pecah tu, maka kata guru dia, jangan bimbang. Setiap anggota kamu, bila kamu mempersembahkan duduk mengingati Allah, berzikir pada Allah, maka percayalah semua anggota kamu itu akan menjadi saksi di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah afdal kalau kita zikir, kita gerak begitu. Ada maknanya gerak la ilallah, itu bergerakkan guru dia. Ataupun dalam kitab yang lain disebut, dalam kitab ni tak ada, dalam kitab lain disebut guru dia menaikkan sedikit suara. Guru dia menaikkan sedikit suara. Contohnya la ilaha illallah. Pekat yang kedua lah biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu afdal gitu. Mana dia saat dia berzikir tu celah-celah sedikit. Tu antaranya. Tak, kalau saya berzikir seorang boleh tak? Zikir seorang pun tak apa. Itu afdal. Supaya kesungguhan. Mana tak ada lah menari ke dekat berzikir kat kubur ke seperti mana berlaku dah berlaku kat Indonesia dan sebagainya. Itu kita tak ampuh. Yang dah melampau. Banyak perkara yang dah melampau kita tengok. Adapun kita mengikut apa yang disebut oleh Imam Ghazali, itu berzikir kita tu tidak melampau, hanya pergerakan lutut kita tu ataupun kepala kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesungguhan kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara para ulama ajar kita, dan banyak lagi lah hikmah di sebalik apa yang ulama ajar kepada kita. Ini pentingnya bila kita iaitu mengaji ilmu tasawuf sebagai ilmu sebagai ilmu untuk mengubat jiwa kita dan tahu sedikit banyak penyakit-penyakit itu antaranya. Kalau mengaji fiqh saja
dia cerita bab membatas sembahyang. So kalau mengaji usuluddin saja, bab ketuhanan sifat 20, Allah kidang, Allah wujud, kidang Allah tak sama dengan makhluk gini-gini. Ada bincang begitu saja. Tapi ilmu tasawuf dia cek penyakit. Supaya apa dia cek penyakit? Supaya subuh kita untuk kehaduratillah. Maka begitulah pokok gitu juga, pokok kita tanam dan sebagainya. Dia nak hidup senang gitu payah, biasa ada penyakit. Maka kita lah letak racun ke, letak baja supaya dia subuh, semakin subuh naik pokok tu, pokok bunga ke pokok apa-apa buah dan sebagainya, dia comel naik, tumbuh molek. Maka begitulah kita nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, akan ada halangan-halangan daripada hawa nafsu, daripada syaitan yang nak orang panggil nak rosak akal kita tu, ataupun kita nak menuju Allah tu, dia akan ganggu. Itu antaranya. Jadi para ulama ajar ni, ini nak menunjukkan kesungguhan kita dalam berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinaikkan lagi lafaz la ilaha dengan lafaz ila kepada bahunya yang kanan, padahal diangkatnya kepalanya kepada pihak kepada pihak yang kanan. Jadi dengan la kiri tadi, la ilaha illallah, ya, lafaz la ilaha tu kepada bahu yang kanan. Tu padahal diangkat kepalanya, diangkat ila tu, ila lafaz ila saja di sebelah bahu yang kanan, la ilaha illa tu, illallah tu bahu yang kanan, padahal diangkat kepalanya, angkat mana zikir itu. Itu antaranya kepada pihaknya yang kanan. Dan dipadu akan kepala itu dengan padu yang keras. Padu yang keras tu dah kira lah kita nak padu belah mana ataupun hak yang pertama disebut, kita padu di sebelah yang kiri, pihak yang kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pergerakan kepala kita tu, pergerakan tu lafaz illallah kepada hatinya. Nah itu ketika illallah tu kita hadir kepada hati kita. Jadi ini cara hak ulama ajar. Mana kalau kita tak mau buat ada masalah, nak berzikir macam biasa, yang penting gerakkan tu, ada pergerakan juga. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi maknanya dak muafakat apa ulama sebut tu. Dosa ke? Tak berdosa. Kita tak bergerak pun tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada masalah? Tu contohnya atas motosikal. Bukan la ilallah zikir atas motosikal, bawa motosikal la ilaha illallah. Orang kata ia ni mabuk ke apa ni? Dia bersakat lain pula, ataupun bahaya pula. Jadi tak masalah. Kita nak berzikir tu, mana tengok keadaan. Mana kalau kita duduk atas tarabbuk, ini lebih kepada duduk tarabbuk atau duduk antara dua sujud, maka afdal kita berzikir dipalu kepada yang keras, kepada lafaz illallah tu kepada hatinya. Padahal menghadir ia pada permulaan zikirnya itu dengan daripada lututnya yang kiri. Mana lutut yang kiri itu dipergerakkan daripada lutut kiri, dari pergerakan lutut dia yang kiri tadi itu, la ma'budu illallah. Tu dengan maksud dalam hati dia ni, la ma'budu illallah dalam hati dia tu, ataupun dia boleh berlafaz la ilaha illallah, gerak lutut dia la ilaha illallah, ataupun dia boleh celah la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Boleh begitu. Itu antaranya la ilaha illallah. Dan banyak lagi kitab lain dia sebut la ilaha illahu, la ilaha illahu. Tu dalam perbahasan zikir yang lain. Boleh, maknanya hu tu domain kepada Allah. Hu tu ada, sebab ada di kalangan para ulama menyatakan domain hu itu lebih dekat ia. Hu tu domain ia tu adalah Allah, bukan yang lain. Itu untuk maknanya zikir itu illallah, la ilaha illahu. Illahu hu tu domain. Tapi ada di kalangan para ulama bagi pandangan Imam Ghazali, dia lebih pilih kepada la ilaha illallah. Illallah sebut lalu isim zahiriyah, isim zahir Allah, ismun nafz mu'assah. Imam Ghazali berpandang itu sebab apa? Dia kata Allah itu ismun nafz mu'assah, nama bagi zat yang membesarkan diri. Tu Allah, ismul lidzatil wajibil wujud.
nama bagi zat yang wajib ada, tu Allah. Maka Imam Ghazali lebih pilih kepada la ilaha illallah. Kalau Syekh Abdul Salam dan ulama-ulama ada di kalangan segelintir ulama, dia pilih la ilaha illahu. Itu antaranya. Tapi ada perbahasan ini kita pilih kepada pandangan Imam Ghazali. Tengok Imam Ghazali dia jaga. Dia jaga. Sebab apa? Dia bimbang. Kalau orang terjun dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf, takut orang tinggal syariat. Tu punah. Banyak kan dalam zikir dan sebagainya, dia tinggal syariat. Bila tinggal syariat, maka dia main hakikat saja, maka punah, tak boleh. Syariat dia kena jaga. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada lututnya yang kanan itu la maksud illallah, dan pada bahu yang kanan itu la maujuda illallah. Ini pergerakan kita pada lutut yang kanan. Ketika kita bergerak lutut yang kanan ni, kita sebut la maksud illallah, la maksudi illallah, la maksuda illallah. Ini ya la maksudu illallah ni, iaitu tiada yang dimaksud illallah. Tu maknanya kita boleh nak sebut illallah, la maksud. Nak berzikir tu bahasa nak celah-celah ataupun dan nanti pergerakan gini, kita tak mau gerak daripada lutut kanan ni pun tak ada masalah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tu kalau Imam pandangan Imam Syekh Abdul Salam juga, dia menyatakan biasa ini zikir selepas waktu witir, sembahyang witir tu. Lepas kita sembahyang witir di bulan Ramadan, maka kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah. Tu kita boleh berzikir gitu. Dan pada hatinya, dan bila pada hati dia pula ni, kedudukan dalam hati ni la matluba illallah. Mana tuntut matlub ni, mana yang aku tuntut, tak ada aku yang tuntut sebenarnya, mu ya Allah. Dan hati dia biar hadir gitu. Lam pada hatinya la maqtu, la matlu, la matluba illallah. Tu tak ada aku yang tuntut ni melainkan Allah ni. Ini satu cara disebut oleh Musannaf Syekh Abdul Samad Al-Limba ni. Mana kalau kita nak bergerak macam mana, nak bergerak kena sikit pun tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun atas dapat la ilaha illallah, itu tak masalah. Dan ketika sampaikan zikir itu, maka dilanjutkan huwa illallah itu. Huwa illallah itu serta menahan ia akan nafahnya, padahal ia menanti faidu ilahiyu. Ilahiyu yakni faedah zikir yang datang daripada Tuhan kita Azza wa Jalla, iaitu nur yang ditaruh dalam hati yang membanyakkan zikir itu. Jadi ketika kita berzikir, ketika sampai zikir itu, maka dilanjutkan huwa illallah, la ilaha illallah tu, la ilaha illallah, huwa illallah tu, la ilaha illallah. Tu huwa tu, ya Allah tu, tak ada illallah, hu tu, la ilaha illallah. Ataupun ni maksud huwa tu maknanya orang nak berzikir sambung. Tu antaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah, huwa illallah. Huwa sambung macam orang zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak nak sambung. Tu hula, itu hu, ini antaranya. Dah saya pula je buat juga begini. Maknanya la ilaha illallah, huwa illallah. Sambung selalu. Tu kita pun dah biasa buat benda-benda gini. Mana kalau ada, mana kita nak beramal, mana ada orang buat begini, tak ada masalah. Serta menahan ia akan nafahnya. Tu kita nak tahan nafah kita. La ilaha illallah tu ketika nak illallah tu tahan nafah illallah, pada ia menanti faidah ilahi, maknanya faedah zikir yang datang daripada Tuhannya kita Azza wa Jalla. Faedah maksudnya kita nak hati kita ni liar lagi. Mana hati kita jaga supaya datang kepada hati kita, tak ada dah yang lain, mu ya Allah, mu ya Allah, mu laka ya Allah. Tak ada hebat, tak ada mu ya Allah, faedah ilahi. Maka ditaruhkan, iaitu nur yang ditaruh dalam hati, iaitu kerana
Orang yang banyak berzikir pada Allah ni, Allah Ta'ala simpan cahaya, rahsia-rahsia dia dalam hati ni, dalam hati dia tu. Maka bila dia kosong saja la ilallah tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan letak cahaya ni, cahaya ni, sehingga kehebatan cahaya tu akan memancar pada wajah dia. Batu wajah berzikir, dia akan pancar keluar daripada daripada hati dia, menyebabkan wajah dia bercahaya. Ini yang disebut oleh para ulama. Dan kita boleh lihat sendiri, orang yang banyak ibadah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, beza wajah dia. Wajah dia tu berbeza dengan wajah orang yang tidak berzikir dan kurang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan dengan nur itu hasillah ma'rifat akan Allah dengan ma'rifat yang yakin. Jadi dengan cahaya yang orang yang banyak berzikir pada Allah ni, dia kosong hati, kosong hati dia, tak ada yang lain, tak ada yang hebat, tak ada illallah, dia hati dia tu, iaitu pada faidul ilahi ni. Maka dalam hati itu ada orang yang banyak berzikir pada Allah ni, ada cahaya dah yang duduk dalam hati dia ni, hati jadi lembut, dak keras dan sebagainya. Maka ketika itu hasillah makrifat dengan iaitu makrifat yakin, yakni kenal Allah dengan sungguh, keyakinan dia pada Allah tu. Sebab itulah disuruh permulaan orang yang berjalan menuju Allah ni banyak dia berzikir la ilaha illallah tu. Dan mereka yang kita sudah masuk dalam ibadah, kita selalu dah buat ibadah, berzikir banyak dah, maka tukar pada zikir Allah pula. Ini berzikir darjah Allah, Allah pula dalam perbahasan zikir lain. Allah kita boleh sambung dua, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Itu antara. Maknanya kita pekat ni orang menuju Allah buat ibadah dalam ni, kita dipersuruh memperbanyak berzikir la ilallah. Dan pekat tu pula kita banyak dah kita masuk dalam ibadah, kita buat amalan sunnah Nabi, kita buat bini. Maka jangan tinggal, kalau boleh zikir Allah, Allah ya Allah. Tu yang pertama. Ataupun boleh Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah Allah tu sambung lalu. Ataupun Allah Allah tu dimatikan, Allah Allah tu zikir kita banyak kaum nama tu terpang pada kita. Allah tu dilepaskan, Allah tu Allah ya Allah tu. Ataupun yang pekat ketiga disebut oleh ulama tasawuf, cara kita mengadu dengan Allah. Allah, kita mengadu dengan Allah. Ngadulah apa nikmat Allah begitu banyak pada kita, banyak lagi pemberian Allah begini-begini, kita mengadu dengan Allah. Jadi banyak cara ulama ajar, mana dia nak berzikir Allah Allah ya Allah, Allah ya Allah, ataupun Allah Allah ataupun Allah ataupun Allah. Itu satu lagi daripada atas ni turun ke bawah. Allah. Itu antaranya ulama ajar. Jadi pekat kita ni jangan mana zikir la ilallah saja. Illallah tu zikir yang masyhur dah, tapi pekat kita dah mengaji ibadah, mengaji dah banyak juga zikir Allah. Ini banyak ulama besar khususnya yang saya sebut sebelum ini di India, disuruh kita banyak berzikir Allah. Tu lebih lagi kata para ulama, orang suka belatah benda yang tidak baik, dia belatah benda yang buruk lah. Ada orang belatah dalam kain ke, na'udzubillah min zalik. Maka afdal dia berzikir, ajar lidah dia ni zikir Allah. Sekurangnya kalau dia keju Allah, tu ini dia belatah benda lain, na'udzubillah. Ini bahaya. Ini menunjukkan barang dalam hati. Seseorang yang belatah yang tidak baik, itu menunjukkan sesuatu yang berada dalam hati dia. Tu hidup ingat. Tu bila kita melazimi zikir Allah, insya-Allah Allah Taala akan beri itu kekuatan dalam
tu zikir Allah tu. Banyak kaedah juga. Ni kadang-kadang marah zikir Allah. Ni batu sebab orang begini ni tidak lalu jalan-jalan begini, jalan kitab-kitab begini. Dia tahunya tak ada dalam hadis, tak ada dalam ni. Setiap ada dalam hadis tak boleh buat. Hak talqin, tak ada tahlil. Tak ada dalil hadis tak boleh buat. Padahal benda yang baik. Ulama susun macam dah. Dan nur dan dengan nur itu hasil makrifat dengan Allah dengan penuh yakin, dan hasil segala sifat kepujian daripada sabar, redha dan zuhud dan wara' dan barang sebagainya. Jadi bila orang tu banyak berzikir kepada Allah, dia jadi kenal diri dia lah. La ilaha illallah, dia perbanyak zikir diri dia tu, dia akan kenal diri dia. Dia akan ada sifat sabar. Biasalah sunah ni dia payah sabar, Allah Ta'ala akan hadir sifat sabar. Yang mana dia payah redha, Allah Ta'ala akan hadir sifat redha. Yang mana dia payah zuhud, Allah Ta'ala akan hadir sifat zuhud pada dia. Yang mana dia payah wara', tu Allah Ta'ala akan hadir sifat wara' dan barang sebagainya. Dan daripada rahsia yang ajaib yang dapat oleh orang yang berzikir itu, jadi akan dapat rahsia ketuhanan yang telah kita sebut, musannif sebut dah sebelum ni. Orang yang banyak berzikir dia akan dapat sifat-sifat hak payah ni. Allah Ta'ala akan beri pada dia sifat sabar, sifat zuhud, sifat syukur, sifat-sifat molek-molek saja ni Allah Ta'ala akan masuk dalam jiwa dia. Sebab cahaya orang, hati orang berzikir ni dah bercahaya. Tunggu anugerah Allah Ta'ala, tunggu dia nak kepada sifat-sifat tersebut, nak sifat sabar, sifat redha, Allah Ta'ala akan hadir. Dan barang sebagainya, banyak lagi sifat-sifat yang baik ni. Rahsia yang ajaib-ajaib yang dapat daripada orang yang berzikir itu, hanya orang yang berzikir saja dapat itu kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia ni. Itulah kita disuruh banyak berzikir la ilaha illallah tu. Dan untuk berzikir Allah tu. Dan di dalam satu saat padahal tiada dapat oleh orang mujahadah dengan riyadhah. Tu berbeza dengan orang yang bermujahadah dengan buat ibadah. Bukan kita tak boleh buat ibadah. Dengan riyadhah ni sebagai senamang untuk kita berzikir selama 30 tahun. Ada orang dia bermujahadah lawan nafsu dia tapi lemah balik. Bila dia riyadhah ni senamang, nafsu jahat dia lawang tapi lemah balik. Berbeza dengan orang yang berzikir tidak perlu kepada mujahadah. Maksudnya melalui lidah dia saja la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, maka dia akan ada satu kelebihan yang Allah kurniakan pada dia. Jadi musannaf kata wabillahi taufiq wal hidayah, dan mudah-mudahan dengan Allah lah at-taufiq, Allah memberi kekuatan pada kita, wal hidayah, dan petunjuk kepada kita ni. Itu antara disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan zikir ni. Dan kaifiat yang ketiga, bahawa hendaklah menyebut zikir itu dengan mualaf, yakni berturut-turut, sehinggalah sekira jadilah dua kalimah itu satu kalimah yang satu, padahal tiada suatu yang menyalahi. Dan kaifiat yang ketiga, ni kita berhenti di sini kerana kaifiat ni saya belum tengok lagi lah kitab Imam Ghazali rahimahullah yang lain. Jadi kita tangguh dulu, iaitu dan kaifiat yang ketiga ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini berkaitan dengan zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa masuk kita dalam golongan orang yang az-zakirunallaha katsira, orang yang mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak, akan sebutan yang banyak. Jadi sekali dulu wallahu a'lam bishawab. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.